Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Panca Indra, di mana kami akan menceritakan kisah-kisah seram, misteri yang dikongsikan arah kami, dan kami akan cuba sampaikanlah ke arah habis kita semua yang mendengar dan melihat video kami ini. Jadi untuk mingguan ni, at least masa kami recording masa ni, masih lagi kita ni di dalam musim Hari Raya. Jadi oleh sebab itu, tema untuk episod kali ini pun sama jugalah, bersangkut paut dengan Hari Raya dan juga bulan puasa lah kita masukkan, okay? So, macam seperti biasa, dalam setiap episod kami akan cuba sampaikan 2 buah cerita. So untuk episod ini pun sama juga, 2 buah cerita. Jadi cerita pertama mengenai dengan 2 orang remaja di bulan puasa yang lepasnya sungkai itu kan tarawih. Jadi dorang ni ceritanya kan menuju ke masjid lah konon, kan ke masjid. Jadi tapi something happen lah masa dorang kan ke masjid itu. Okay. So itu untuk cerita yang pertama. Untuk cerita kedua pula mengenai dengan sekumpulan kanak-kanak ataupun kan meningkat remaja sudah, kalau ikut dari umur. Tapi ini cerita ni berlaku di masa Hari Raya. Okay. So kurang lebih juga dorang ni kan beraya, kan mengagak rumah kawan untuk berhari raya. Tapi dalam perjalanan itu, diorang ada encounter something lah, diorang ada nampak something. Kedua-dua cerita ni disampaikan, dikongsikan arah kami berdasarkan pengalaman diorang sendiri, yang membuatkan pencerita ni sendiri begitu arah kami, yang pengkongsi cerita ni begitu sampai masa ni, walaupun diorang sudah besar sudah masa ni, masih lagi fresh dalam otak diorang ceritanya. Jadi aku pun sendiri masa mendengar, kamang bulu lah masa mendengar cerita-cerita diorang ni. So insyaAllah mudahan aku dapat sampaikan cerita-cerita dari diorang ni lah untuk Arabis kita, dan juga mudahan juga impaknya pun kurang lebih sama macam mana yang aku rasa masa mendengar. Okay. Alright, so seperti biasa juga, kalau kita melihat episod-episod yang sebelum ini, kami di sini bukan saja untuk bercerita, tapi kami pun ada unboxing. Yes. So untuk episod kali ini, kami akan unboxing satu set Pokemon yang English version, yang bernama dari Scarlet Violet punya series, iaitu Journey Together. So dalam box ni ada 36 set. So okay, ni ada gambarnya, aku cubalah masukkan gambarnya sini. Okay, Journey Together ada 36 pack. So kami insyaAllah akan cuba membuka 10 ke 12 pack lah, 1/3 dari box satu untuk episod kali ini. So kalau habis kita akan tahu full story dari 2 buah cerita ni, sama apa yang kami pull dalam Pokemon unboxing, segmen Pokemon unboxing sekarang. Kita mesti lihatlah video ni sampai habis, okay? Jadi untuk memulakan penceritaan kita pada episod kali ini, ada baiknya kalau kita ni sama-sama berselawat untuk memohon perlindungan dan juga berdoalah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni dikongsikan oleh seorang brother dengan kawannya, yang kita ni bagi nama Ijam sama Rosli. 2 orang. Okay, Ijam sama Rosli. So diorang ni yang berkongsi cerita ni arah kami lah. Okay. So cerita ni kalau ikut backgroundnya, cerita ni terjadi di sekitar awal tahun 2000.
Okay, awal tahun 2000, masa tu dorang ni masih lagi di sekolah menengah. Umur mungkin dalam lingkungan 15-16 tahun. Cuma tu, yang penting dorang belum ada lesen lagi. Jadi Ijam sama Roslia ni adalah kawan baik. Dorang pun, rumah dorang sekampung. Okay. Dan rumah dorang ni pun dia jauh sama sendiri. Mungkin dalam 300 ke 400 meter saja ada jarak rumah dorang. Jadi sekolah sama, kelas sama. Jadi kalau dikirakan dorang ni memang best friend lah. So cerita ni terjadi di bulan puasa. So Ijam sama Roslia ni pun masa dorang bercerita, dorang pun dah pasti yang dorang nampak yang barang yang terjadi arah dorang ni, adakah ia benar atau indah, dorang pun dah pasti. Pasal bulan puasa. Okay, kita ni pun tahu kalau bulan puasa ni setan semua kena kurung kan. Tapi ialah Allahualam bisawab. Kita ni orang hanya mampu memikirkan kan. Jadi semua ni kalau sudah Allah cakap jadilah ya tu. Okay. Okay. So setiap bulan puasa si Rosli sama si Ijam ni, dorang dua ni kalaunya malam, aktiviti malam dorang memang suka untuk pergi ke masjid kalau lepas sungkai. Dorang suka untuk pergi tarawih ni. Pasal apa? Pasal di masjid dorang kan kalau sekolah masa siang dia batah jumpa, lepas time puasa lagi dia dapat aktif sangat. Jadi kalau malam ni masanya untuk dorang berjumpa kawan-kawan dorang balik yang dari sekolah, untuk dapat lagi beribadah sama-sama at the same time. Kadang dorang ikut tadarus apa itu ini. So dorang sukalah untuk memeriahkan bulan puasa ni. Jadi setiap hari lah juga, kalau dorang pergi ke masjid, since dorang ni best friend juga, dorang mesti akan pergi sama-sama. Tapi memandangkan dorang belum ada lesen, jadinya cara dorang untuk pergi ke masjid adalah untuk ikut, sama ada Ijam ikut si Rosli punya family ataupun orang rumah untuk ke masjid, akan hantarkan, ataupun vice versa. Si Rosli akan ke rumah si Ijam dan ikut family-nya atau orang rumah si Ijam untuk ke masjid sama-sama untuk mengantar orang ke masjid. Okay. The only thing is ganya untuk dorang ke rumah masing-masing ni, dorang dah dapat kena hantar. So kebiasaannya dorang ni berjalan dari rumah, jelas dari Ijam ia ke rumah si Rosli, ataupun Rosli ke rumah si Ijam. Okay. Yang aku cakap tadi, jarak antara rumah dorang ni mungkin dalam 300 ke 400 meter. Okay. Dorang ni tinggal bukannya arah highway, bukannya arah jalan besar apa, jadi dalam kawasan perkampungan. Jadi jalan raya di dalam kawasan dorang, kampung dorang itu pun macam biasalah. Mostly pun jalan-jalan kita ni kalau dalam kampung-kampung pun jentahkan pengalaman. Even yang kampung-kampung di luar pun yang dekat dengan highway apa, jalan rayanya pun single lane saja kan. Sampai masa ni pun sama, bukannya semua highway. So dalam masa tu, tahun itu 2000, jalan itu memang single lane sudah. Okay. Lampu jalan jangan cakap lah, memang indah banyak. Tambahan lagi, indah semua yang baik. Okay. So dalam perjalanan dorang ni, antara rumah si Rosli sama si Ijam ni, ia ada dalam 3 atau 4 buah selekor. Bukan selekor, simpang. Ada 3-4 buah simpang. Lepas satu tambah je simpang, ada je selekor-selekor. Okay. So, yang membaginya seram, di antara rumah si Ijam sama rumah si Rosli ni, ada satu selekor yang indah ada lampu jalan. Entah anda tahu rusak kah apa, yang penting sana tu ada dalam jarak 50 meter, memang galap sana tu. Galap, nada berlampu jalan. Okay. So, diorang ni terpaksa lah kalau setiap kali diorang akan mengaga ke rumah masing-masing, memang paksa tu melintasi jalan galap itu. So, untuk mengelakkan daripada diorang rasa takut ataupun yalah, nak tahu apa-apa yang terjadi, diorang ni kan kebiasaannya sudah ada diorang punya on plan lah orang. Plan diorang, okay. So, Ijam sama Rosli akan
berjalan sampai ke setiap penghujung jalan lah. Okay, macam si Ijam di sini, si Rosli di sini. Okay, ia selekoh tu. So di sana durang akan membawa durang punya telefon sendiri. Durang masa ni ada telefon bimbit lah, mobile phone sudah. Tapi mobile phone time itu bukannya mobile phone macam masa ni yang smartphone. Dulu masih lagi zaman 3310, yang telefon yang ada built-in lampu suluh. Okay. So durang ada telefon, durang ada lampu suluh, masing-masing ada. So cara untuk durang berkomunikasi untuk membagi tahu yang durang sudah ada di setiap penghujung jalan adalah dengan menggunakan lampu suluh. Okey, lampu suluh itu durang bagi signal on off on off on off. Okey, untuk menandakan yang durang itu ada di each of the end of the road lah. Okey. So kalau anda pun cuma tu durang akan cuba telefon awal ataupun SMS. Masa tu bukan ada WhatsApp belum ada WhatsApp lagi, jadi SMS lah saja. Untuk beritahu yang okey, kami ada aku sudah ready, kau sudah ready ke tidak, cuma tu. Okey. So dalam beberapa malam ataupun sepanjang mungkin ini dalam masuk 2 minggu sudah bulan puasa cuma itulah. Semua okey. Dorang sudah macam tiap malam dorang okey, tak ada masalah. Tak ada apa-apa. Nganya ialah mungkin rezeki dorang dua lah juga terjadilah barangan ni So pada malam ni seperti biasa si Rosli sama si Ijam akan berjumpa untuk kan ke masjid. Okay. So si Ijam pun jalanlah dari rumahnya menuju ke tempat permulaan jalan yang galap itu tadi. So setibanya ia di awal jalan yang galap itu, ia pun cuba untuk meng-SMS Rosli. Okay. Rosli, Assalamualaikum bro. Sudah kau sudah, aku sampai sudah ni. Kau sudah sampai di Sebarang. Nada reply. Tunggu 5 minit, nada reply. Herannya kan, dicubanya telefon. Engage. Setiap kali telefon, nombor yang ada dial. Cuma itulah. Unreachable. Dilihatnya, Allah. Servis nada masa tu. Entah kenapakah time itu pun servis pun hilang lah. So ia dapat untuk mengkontak Rosli. Tapi ialah oleh sebab sudah 2 minggu mana ada apa-apa jadi. So lagi pun bulan puasa, ia pun nadalah rasa takut, nadalah rasa ingau apa itu ni. Okay, dapatlah kalau aku nak dapat telefon mungkin dengan cara signal lampu suluh. Okay, mungkin itu ia boleh nampak. Jadi dia cubalah signal on off on off on off. Okey, sekali masa on off tu ada jawapan dari penghujung jalan. Sekali ia nampak ada on off lampu je sama lampu suluh. On off. Okeynya. Dia lihat ada Tasir Rosli tu nya di sana. Okey, artinya mungkin dia pun sama dia dapat balas telefon apa servis nada, so make sense. Ia dapat jawab. Okey. So sudah tu ia set lampunya on, ia lihat sebelah tu pun on. Memanjang. Okey, menandakan okey artinya ready sudah tu kan berjalan untuk berjumpa di pertengahan jalan yang galapan ini tadi. So, Ijam pun tanpa rasa takut apa memulakan perjalanannya. Jalan. Dilihatnya dari startnya perjalanan lampu suluh itu masih lagi on. Tapi yang peliknya, yang menghairankan, makinnya berjalan itu, dilihatnya lampu suluh itu indah makin menghampiri. Masih saja di kawasan posisi yang sama. Masih di hujung jalan itu dilihatnya itulah. Tapi nampaknya mungkin si Rosli tidak berani kalilah untuk berjalan. So ia jalan saja terus, jalan sampai pertengahan jalan yang galapan ni. Setibanya di tengah-tengah jalan itu, dia perasan lampu suluh yang di depan itu tutup. Maju tutup, hilang tutup. Kenapa ini? Si Rosli ni, berapa ditutupnya lah lampu? Astaga, takut benarkah? Ani je, nampak je lampu suluh kau ni. Tapi ialah si Ijam masih lagi indah rasa takut apa. Ia masih rasa macam si Rosli ni baik sangka lah ya. Yang si Rosli ni masih lagi ada di sana. Mungkin saja ia takut. Ia berani berjalan. So ia teruskan perjalanan
Alhamdulillah sampai ke seberang jalan yang galapan itu tadi. Tapi yang peliknya, ia indah nampak. Seriously ni langsung nada ada di sana. Nada orang di ujung jalan itu, nada. Mungkin si Rosli ni takut kali. Balik kali ya, tunggunya sejak kali di rumah lah. Okay. So, tanpa rasa curiga apa itu ini, ia pun teruskan perjalanannya menuju ke rumah si Rosli ni. Okay. Jalan terus dah sampai ke rumah si Rosli. Katanya, tok tok tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rosli. Oh Rosli, lama juga. Kenapa kau belum ada di sana tadi? Cakap kan berjalan sudah nih, akhir sudah nih. Kita ni kan ke masjid. Sekali, kena buka. Yang menjawab ini bapa si Rosli yang buka pintu ni. Jam? Apa ada sini jam? Mana si Rosli? Uncle? Aku ni kemari mencari si Rosli pulang ni kita. Kan membawa dia ke masjid. Pasal malam ni kan ikut aku. Iya tah. Aku kemarin ni, aku pikir si Rosli alam berjalan. Indahnya kata bapa si itu lah, kata bapa si Rosli. Awal sudah ia berjalan tadi, ada dalam 10 minit kali sudah ia berjalan. Ya kah? Dah aku nampak ya tadi on the way ku kemarin. Kali pakai jalan lain kali. Iya tah, dah berjumpa tu. Tapi ada, ia beritahu tadi, ia berjalan ke rumahmu tu. Okey lah kalau cuma tu. Okey, Assalamualaikum uncle lah. Jumpa sekarang saya di masjid. Okey, Waalaikumsalam. Bismillah. Tutup. Ia mikir kan, adakah jalan lain lagi? Kan ke rumahku ni. Pesanku, jalan ni satu saja. Mana ada jalan lain? Patut ia pakai jalan luar, jalan basar, jalan raya. Kereta banyak. Bahaya juga kalau ia akan lalu sana. Sama jauh. Pasal kalau ia akan menuju ke jalan yang lain, mungkin 2 kali ganda ia punya distance-nya. Pasal ia beliun kan, berpusing. Okay. Dapalah. Balik saya lah. Benar kalau ia berjalan sendiri. Okay, so ia pun si Ijam balik. Sampai tiba balik arah jalan yang galapan ni tadi. Okay, ready. Okay. So, samalah. Okay, kalian ni ia bukannya tahu ada si Rosli di sebelah apa ini ni. Mana ya kan ia pikir si Rosli sudah jalan ikut jalan yang lain. So, Ijam pun macam saja teruskanlah perjalanan dengan lampu-lampu suluhnya ni. Main lagi dengan telefon ringtone-nya. Tik. Aduh, sudah lama lah kan. Siapa yang tahu lah tu. Okay. So, slow menyuluh jalan ni. So, sambil berjalan tu, macam biasa, bong-bong boreng, suluh sana, suluh sini, suluh sana. Sekali, ia perasan, time-nya berjalan tu, ia notice ada sosok seseorang yang berjalan di hadapannya. Mungkin jarak dalam 20 ke 30 meter macam tu lah arah selekoh galapan ni kan. Dilihatnya usulnya macam si Rosli ni. Tapi orang ni berjalan, kirakan di depan ni macam ni, berjalan ke depan macam tu lah. Menjauhi ke dia. So dia pun, di suluhnya dipanggilnya. Oi Rosli! Bawa apa tu? Ni aku sini. Ya, macam tu. Tapi nada yang menjawab. Yang barang tu yang ayah rasa si Rosli itu nada menjawab langsung. Rosli, panggilnya lagi. Nada menjawab. Oi, dia terdengar kah? Alum je jauh ni, masih jauh kali kau boleh terdengar ah. Nada. So ia pikir si Rosli ini kan bibon. So dibubutnya lah, jalan. Tapi ia notice, semakin laju ia cuba membubut barang ni ataupun kawannya yang si Rosli ini makin laju berjalan. Makin laju tu. Sampai tahap Rosli ni hilang dari pandangan. Laju je si Rosli ni. Berapa ya kan laju-laju ni? Nanti notice kali aku menyuluh ia dari tadi ni, nampak kan lampu suluh puan ni. Okay, nampak. So ia jalan teruskan, jalan. Sama lah sambilnya berjalan, ia suluh-suluh. Sekali time ia menyuluh tu, buat-buat ia menyuluh tu, Ijam notice something. Ia notice ada satu yang
perkara yang membuatkannya malam itu, yang membuat dia dapat lupa lah. Kan dia masih mencari si Roslin. Suluh. Sekali ada satu tempat tu ia menyuluh ke arah sebuah pohon yang pohon itu kalau dilihat pun ia indah hidup lagi lah. Yang hanya batang, ranting-ranting tapi langsung ada berdaun. Tapi yang heran cuma satu pohon itu saja. Okey. Disuruhnya lihatnya, ia nampak ada seseorang berdiri di sebelah pohon itu. Okay. So, ia pun fikir macam, si Roslin ni, buat apa lagi ke sana? Tapi, yang buatnya pelik, ia perasan, di kawasan itu, rumputnya semua tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, siring jalan apa kan? So, rumputnya setinggi-tinggi. Lepas satu yang paling mengherankan juga, langsung tak satu pun ada tanda-tanda yang rumput itu bakas kena rempuh ataupun bakas kena siangi ni orang. Kalau orang kan biasanya kalau akan masuk ke samak ataupun ini memang ada takah tu, rumput tu tumbang apa, tapi ini langsung ada yang nampak. Tapi ia masih ada nampak satu sosok yang berdiri di sebelah pohon basara tu, pohon mati tu. Sekali ia sudah macam, ya Allah, dalam hatinya sudah tergarap. Ya Allah, apa ni jangan macam-macam So, mau ia terpaksa juga berjalan, teruskan perjalanannya. Pasal ia sudah tengah-tengah ni. Kan berbalik, gelap. Ya, samalah. Nekia ke belakang ke depan, gelap kan. So, ia pun tawakal, teruskan perjalanan. Jalan. Tapi lampunya ni masih menyuluh arah barang itu. Pasal ia masih yakin ni, ia mesti yakinkan dirinya yang itu kawannya yang mencuba untuk menakutkan dia. Biasalah kawan-kawan, best friend, mungkin dia akan prank. So, suluh lampunya ni, okay, jalan. Semakin hampir ia mengagak arah barang itu, semakin ia perasan bentuk barang yang di sebelah pohonan ni. Okay. Yang ia notice, yang ia perasan, barang ni, okay, kita ni cakap pasal ketinggian dulu lah. Ketinggiannya ia cakap mungkin ada dalam 2 meter ke atas tingginya. Pasal ia dapat lihat puncak barang itu, kalau kira kepala barang itu akan sampai sudah arah ranting yang paling rendah arah pohon itu, which is tinggi mananya pohon itu. Okay, besar, tinggi. So, atu sudah notice macam pelik kan? Okay, nampak. Jalan lagi. Semakin hampir, mungkin ada dalam jarak 5 meter cuma tu. Ia notice ia notice feature barang itu lagi jelas depan matanya. Kalau ikut dari description Ijam, yang ia nampak malam itu di sebelah pohon itu, barang itu warna putih. Okey, warna putih, berbungkus, berikat di kepala, di tangan dan di kaki. Kamu faham sudah tu apa barangnya? Aku mau menyebutlah barang itu, okey? Aku pun sudah kambang bulu je ni masa menyebut feature barang itu. So, ia notice barang itu sudah ada, makin jelas ada di sebelahnya. Cuma yang ia indah nampak muka arah barang itu. Yang dari cara description ni cakap muka barang itu kabur-kabur, gelap tepinya, nak nampak apa usulnya. Tapi ia yakin barang itu memang benda itu sudah. Jadi tanpa buang masa lagi, Ijam pun terus start berlarilah. Takutlah kan sudah. Ya Allah, tolong, lari terus. Roslin, mana kau? Cuma tu kan, lari ya, Roslin. So, ia lari, pacut, sampai Alhamdulillah keluar dari jalan raya galap ni. Dia berhenti, teruskannya lagi perjalanan, lariannya tu. Pecutannya tu, yang pernah berlari laju cuma tu pun sebelum ni. Tapi oleh sebab rasanya takut tu, dia teruskan lari. Sampai tinggal jaraknya dari rumah ada dalam 50 meter lagi. Kira the final stretch ni orang rumahnya tu. Baru tersana ia nampak si Roslin ni ada benar berjalan menuju ke rumahnya. Sekali macam dia, Roslin,
tolong! Ya. Sekali, sudah ia berteriak semata tu, si Rosli pun menoleh lah. Sekali, ia terus macam, si Rosli nampak dari muas si Rosli ini, yang si Rosli melihat si Ijam ni dalam keadaan yang terkejut bah. Ia terkejut melihat si Ijam ni. Nya. Ngapa nya? So, si Ijam ni pun berlari sampai arah si Rosli. Tercungap-cungap ni ya. Nangis. Rosli. Pegangnya si Rosli. Kau benar ni? Nya. Aku je ni. Kenapa? Indah. Mana kan kau tadi? Marahlah si Ijam. Ia marah harus Rosli pasal dari awal dia berjalan tu, ia langsung dah berjumpa bah. Okay? Ia peliknya. Mana kan kau nya? Dari tadi ku cuba telefon, ku SMS kau ada membalas apa itu ni. Aku sampai ngagak ke rumahmu, apa kau ada di sana? Mana kau kan? Kata si Rosli. Apa pulang nada? Apa pulang kau cakap kau nak jumpa aku? Dia si Ijam. Apa pulang? Kenapa? Astaga. Ya, si Rosli lah. Kamu juga ada tadi sama aku. Macam biasa juga kita ni main suluh-suluh apa itu ini. Sudah suluh-suluh, okey, berjalan. Tadi berjumpa ada tengah-tengah jalan raya Galapa tu. Berjalan. Kau juga mendengar ni aku ni tadi berjalanan ni. Tapi, nya si Rosli lah, sambungnya lagi ya. Ada si Ijam. Tapi, kau terus-terus ada dalam 10 meter tadi nyamuk. Kau suruh aku jalan dulu. Pasal kau kan kau kan melihat barang apakah nyamuk. So aku jalanlah terus ke rumah. Toto, kau kemari berlari mengagar aku. Kau yang kenapa? Nya, macam si Rosli kan. Jadi si Ijam pun berceritalah nya. Nya. Bila lagi aku jumpa? Rosli, dari tadi langsung ni jujur aku ni nya. Belum puasan ni, bukan berani menipu. Nada aku berjumpa kau tadi. Langsung nada. So, ia ceritakanlah yang ia langsung nada berjumpa di pertengahan. Ia suluh, ia nampak lampu. Ia balik ke rumahnya. Ke rumah si Rosli. Bapanya begitu, ia berjalan sudah. Okay, full dia cerita. Si Rosli ni pun terbang. Jam. Kau begitu tadi, kau nak jumpa aku. Tapi, aku berjalan sama kau tadi. Di jalan galap katanya. Gagap sudah si Rosli ni nampak sudah tu. Itu tu. Ni si Rosli. Ni kalau barang cuma ni ada baiknya kalau kita ni jangan dulu cakap lah pasal barang ni. Kita ni baiknya kita ni teruskan si dulu ke rumahmu. Kita ni sembahyang dulu apa itu ni, tarawih apa itu ni. Nanti kita ni bercerita pasal barang ni. Ni si Jam. Aku pun nyaman rasa sudah ni kambang sudah buluku ni apa itu ini. Macam tadi lagi aku nampak macam-macam. Lagi kita jalan terus ke rumah. So, dorang dua pun teruslah berjalan ke rumah si Ijam. Meneruskan perjalanan ke rumah si Ijam. Alhamdulillah, malam tu tak ada apa-apa jadi dorang. And then dorang pun macam biasa dapat pergi ke masjid, tarawih apa tu ni. Tapi yalah, the next day, dorang dua ada rasa nyaman rasa lah. Ada rasa damam-damam lah sikit. Ada juga dalam 2-3 hari dorang cakap dorang damam. Tapi dorang tak tahu kenapa dorang damam. Atau mungkin ialah atas sebab ketaguran ni lah. Jadi cerita ni sampai masa ni dorang masih ingat ni. Kalau dorang dua berjumpa setiap kali bulan puasa ataupun hari raya, masa ni dorang sudah berkeluarga sudah ni. Walaupun dorang berkeluarga sudah, dorang masih lagi mengingatkan balik cerita apa yang terjadi arah dorang masa bulan puasa tahun 2000. Awal tahun 2000 ni. Masa dorang masih lagi remaja. Okay, so itulah cerita yang pertama. So jadi mungkin macam kita ni kan, bulan puasa kita ni fikir macam setan sudah kena gari. Memang kita ni tahu tu kenyataannya yang setan kena kurung, kena gari apa itu ni. Tapi ialah tu setan saja. Kita ni tahu lagi makhluk lain lagi kan. Ciptaan Allah ni kan banyak. So kita ni dah tahu. Di sana kita ni mesti ambil iktibar yang walaupun di bulan puasa kita ni pun mesti juga berhati-hati, berjaga-jagalah atas apa yang kita ni buat, especially lagi kalau time waktu maghrib ke waktu malam cuma tu. Okay? Jadi itu sajalah dari cerita yang pertama. Okay, so itu sudah cerita yang pertama. Apa rasanya? Seram sikit.
Boleh lah, seram je lah. Aku kalau masa aku mendengar awal-awal memang seram bagiku. Okay, so seterusnya cerita yang kedua. Okay, so cerita yang kedua ni menceritakan pasal disampaikan oleh sama je sekumpulan sekawan. Okay, ada 4 orang ni dorang ni dalam cerita ni. Jadi yang menceritakan ni arahku kita ni bagi nama ia Fizul lah, yang menceritakan cerita ni arah kami. Okay, so cerita ni terjadi dalam tahun 90-an, pertengahan 90-an lah macam tu. Diorang masa ni masih lagi di zaman sekolah rendah. Jadi dalam lingkungan umur 10, 11 tahun macam tu lah. Jadinya diorang ni ada 4 sekawan. Okay. Best friend lah kalau dikirakan. So ia ada Fizul, ia ada Fadli, okay. Ia ada Jas, sama ada Boy. Jadi 4 orang ni ya. Semua lelaki, 4 orang. Okay. So, ceritanya macam ni. Masa ni masa tu 90-an musim hari raya. Jadi tahun 90-an, kalau siapa yang masih ingat lagi, siapa yang hidup sudah, siapa yang lahir sudah di zaman itu, ya kalau dulu kalau hari raya ni kanak-kanak memang akan kebiasaannya sudah tu untuk beraya dari satu rumah ke satu rumah di kampung itu. Macam kami pun dulu masa aku masih lagi kanak-kanak dulu sama dorang sepupu apa itu ini, dari rumah mula nini sampai ke rumah simpang, ujung simpang. Kami akan beraya tu satu rumah ke satu rumah ke satu rumah. Andang tahun 90-an, mungkin juga ada dalam tahun 2000 cuma tu masih lagi ada ni orang praktis lagi cuma tu beraya dari rumah ke rumah. Kenal nda peduli tu. Dapat kena ampau pun ataupun dia kira tu. Yang penting cuba nasib beraya. Entah kenal pun indah. Aku pun dia juga ingat dia rumah-rumah yang keluarga ni. Siapa yang diaga ni. Okay. So ni kira sama lah juga ceritanya. Yang dorang 4 ni musim raya, dorang kan beraya di kampung dorang lah. Okay. So 4 orang ni dorang punya plan selalunya dorang akan beraya hari Khamis malam Jumat. Okay. Kenapa malam Jumat? Pasal Jumat kan cuti sekolah. Okay. So kalau hari Khamis ataupun siang di sekolah, diorang ni boleh berjumpa, okay, berunding, ada rumah siapa dulu kan diaga. So ada boleh plan awal lah. Jadi malamnya diorang dapat beraya lah. Diorang dapat tahu di mana akan berjumpa, di mana akan berkumpul, jam berapa itu ini, okay. Sebab tu. Mana lagi best friend, memang senang lah kalau akan berunding kan. Okay. So ceritanya macam mana? Ikut dari cerita diorang 4 ni cara diorang untuk berkumpul bukannya diorang ke tempat macam 4 ni kan berkumpul dari satu tempat. Tidak. Diorang ni pintar. Okay. So cara diorang untuk berkumpul ialah bermula dari rumah yang paling jauh ke rumah yang paling last. Jadi di sana tu diorang berkumpul tu. Okay. For example, untuk dalam cerita ni, rumah si Fizul, antara diorang 4 ni, rumah si Fizul yang paling ujung. So rumah si Fizul, lepas tu ia mengaga ke rumah si Jas, yang mengaga ke rumah si Fadli. Jadi di sana diorang pick up, jadi bertambah 2. So jadi dari rumah si Jas ke rumah si Fadli, jadi di sana 3 orang. Dan last sekali ke rumah si Boy. Dari rumah si Boy tu sekarang diorang spread out. Diorang berjalan lah untuk beraya lagi. Okay. So macam biasa, kalian ni pun sama. Dari rumah si Fizul ke rumah si siapa tadi tu, Fadli, ke rumah si Jas, ke rumah si Boy. Jadi 4 ni berkumpul lah di rumah si Boy. So masa di rumah si Boy, macam biasa makan dulu, minum dulu, bersiap-siap dulu apa itu ini, menunggu lepas isyak. Okay, sudah habis isyak baru diorang akan berjalan. Okay. So diorang beritahu lah arah indong si Boy ni. Okay, hanya si Boy. Okay, Pak, Bah, Mak, kami akan beraya dulu ni Okay, dia punya bapa si Boy. Bah, okay, boleh agak tapi ingat ni pesan babah ni Kalau kamu berjalan sekarang, jangan cabul. Okay,
bukan jatuh. Jangan berulah. Kalau berjalan tu, kalau beraya rumah orang, jangan takkan berulah, jangan takkan kalau tuan rumah hendak buka makanan dan bagi minuman, jangan dipinta. Kalau tu lagi, kalau ampau, kalau nak kena bagi, jangan ditagih. Tu anda bisa lah. Okay? Tapi ialah yang paling penting dalam perjalanan kamu ni beraya, kalau apa-apa jangan ditagur, jangan tahkan kamu kacau barang-barang yang ada di dalam perjalanan itu, yang kamu nampak lain usulnya pun jangan ditagur, jangan dipegang apa. Yang penting berjalan saja ke rumah. Jangan macam tu, jaga ulah lah secara pindiknya, jaga ulah lah kamu jangan bolah. Okey. So si boy ni macam tahu kami nya. Tapi kenapa kan babahan ni mau jo cakap cuma tu nya. Lu jo ulah kami ni. Biasalah kanak-kanak. Mana je kan in denial je tu yang dorang tu kan bulah. Okey. Tapi kita ni tahu kan realitinya macam mana. Okey. So babanya. Ingat pesan babahan ni, kalau sekiranya sudah kamu bisa-bisa kamu jalan. Macam tawakal. Okay, salam apa itu ini berjalan. Started dorang ni berjalan. Okay. So ikut dari plan dorang, rumah yang first dorang kan agak adalah rumah kawan dorang, classmate dorang dia sendiri, yang namanya si Dayat. Pasal rumah si Dayat ni rumah yang paling ujung antara rumah kawan-kawan dorang lah, ataupun rumah orang kampung yang dorang kenal ada. So rumahnya paling ujung. Jadinya ikut cara dorang, strategi dorang, at least kalau kita ni yang agar rumah yang paling ujung dulu. Jadi sekarang kalau kita ni agar rumah ni, jadi sudah akhir nanti kalau balik dah jauh dari rumah kita ni. Jadi dah payah jauh bah. Okay. Benar. Pintar. Okay. So, dorang pun meneruskan perjalanan. Memulakan perjalanan dorang. Untuk konteks, give you a bit more konteks jarak dari rumah si boy menuju ke rumah si Dayat ni adalah dalam 2 km semata. Ani ikut dari cerita dorang lah 2 km. Tapi tu yalah, ani pun ingatan dorang, memori dorang masa damit So bagi dorang macam 2 km jauh lah jauh perjalanan tu. Jalan kaki lagi kan. Bukannya ada dapat belisan apa itu ni. So dorang ni mulakanlah perjalanan dorang. Jalan macam biasa, alum batah berjalan, baru keluar simpang sudah tiap bermain carah, main bertulak-tulak, tiap beribun sana sini, ketawa-ketawa, bercerita pasal di sekolah lah, ada orang terabah lah, macam-macam. So dorang ni ada tiang plan lah, macam okay, sekarang kalau kita ni rumah orang ni macam tu lah. Kalau ada yang punya makanan ni kita ni makan. Okay, biasalah Hiski kan, best friend. So main, and then kalau ada nampak kulam damit, ya tentu sudah Hiski tu ngambil batu, cari lagi batu yang nipis-nipis tu, yang kalau dapat diumban dia dapat melompat tu, diumban lagi. Lepas tu kalau ada macam ranting-ranting kayu ke ataupun dahan-dahan, dipegang jadi pedang, main pedang. Okey, jalan lagi, jalan masa ni bising, dengar lagi Hiski. Sampailah satu tahap tu, mungkin ada dalam 1/3 lah dari perjalanan. Mungkin lah, aku pun dah pasti. Si Jas, ia start diam. Dorang perasan yang si Jas ni start diam, berjalan tapi tunduk ke bawah. Macam mana saja. Berjalan pelang tapi tunduk ke bawah. Benda mau melihat ke atas. Yang perasan awal si Padli. Lihatnya. Ngapa ya? Si Jas ni apa ya tunduk-tunduknya? Tanyanya, "Oi, Jas, ngapa diam ni terusnya? Okey kah?" Ya si Jas, okey. Teruskan cak. Okey. Okey lah. Jalan lagi, bermain lagi, ibun. Tapi itu tu sepanjang perjalanan tu si Jas ni langsung dah melihat atas, langsung dah melihat depan, diam saja. Melihat jalan raya ke bawah, tunduk sambil berjalan. Jadi yang lain pun perasan lah barangan ni. Jas, okey kah? Kata si Pijol lah. Okey kah? Dari tadi sudah ni kulihat kau ni tunduk-tunduk saja. Nada sebuah bunyi. Tu kan tadi Rio.
Kau ani kenapa kau diam mengajutan ni nya? Demam kah? Sakit? Gitu. Terus tu kata si boy pun, "Oi, kenapa anda sanggup iya akan beraya nih? Baru je start." Biasalah kawan-kawan kan. Pibunan kawan-kawan ni endang paham lah. So, si Jess pun, nadalah, okey pelang, nada pelang ku rasa pada demam. Hanya itu tu, nyaman saya rasakunya. Nyaman saja rasaku. Bah, Jas, kata si boy. Jas, kok begitu kami ya. Apa nih dulu? Mun kau orang kau pisan apa payah nih? Tani lagi nada berkereta bukannya tadi pandai driving. Nan kami 3 kan ngangkat kau kali balik ke rumah. Jadi sebelum papa baik tak begitu awal. Terus dah si Jas macam indah. Benarnya aku ni kan cakap pun aku berani. Tapi apa nya si Pijol? Apa begitu saja. Kita ni kawan-kawan bah. Okey bah. Okey, ni si Jas indah. Tadi time kita ni berjalan-jalan bermain tu, ada aku nampak masa kita ni lintasi satu tiang lampuan ni. Ada barang bah. Ada barang duduk atas tiang lampu tu. Pasar kamu berhijab soalnya. Hah? Ni si Pijol. Ada barang duduk atas tiang lampu. Ambok kali bah. Apa juga tiang lampu tu. Menganya ambok ni juga apa-apa. Umban ni saya batu. Gitu. Indahnya ni si Jas. Ani antah awal-awal fikir ambok pulangnya. Tapi aku lihat pasar banyak barang itu. Pasar berbulu. Tu kan yang aku nampak. Duduk. Ya mencangkung tu duduknya. Macam mana? Macam Spiderman contohnya duduk atas lampunya. Nya. Benar kan ni? Okey. Kata si boy, okey. Kalau cuma tu kita ni anulah bisa-bisa saya berjalan apa sana. Indahnya Jas. Aku pula masih bisa berjalan tapi ni ku rasa kambang bulu bah masanya. Ku rasa ia masih ada di sini bah. Nya si Padi. Dan cuma tu nya aku kalau barang cuma ni ndak berani ni. Bah kita diteruskan saya berjalan Bah. Okey, jalan saya terus. Jangan tahan sini nya. Berijab. Bah okey, jalan. Tapi ya kok semakin dorang berjalan makin kambang bulu sudah sorang ni. Kamu tahu kan rasanya kalau macam ada barang yang mengikut dari belakang, macam rasanya ada saja yang ikut itu. Makin barat saya rasanya. Sajuk saya rasanya. Inilah yang dorang rasa malam itu. Kali si Pijol pun cakap, kamu ani macam lain macam saja ni. Kamu rasa apa yang ku rasa ni? Aunya, benar kami pun nya. Okey, macam mana ni Kamu mau cuba lihat kah di belakang? Kau jangan gila. Aku bukan mau menoleh. Ni Pijol. Kita ni lihat sama-sama lah. At least nya kalau kita ni berempat ni melihat, tahu je tadi kalau kita ni dah salah lihat. Bah, okey lah. Ni si boy, dorang semua pun agree lah. Setuju. Kita lihat sama-sama. So, dari kiraan 1, 2, 3, dorang tulis belakang. Masa dorang menoleh ke belakang, okey, dorang melihat ada tiang lampunya. Ada yang marak, ada yang pajah juga. Sekali, ada dalam satu lampu alat, mungkin lampu yang ketiga dari dorang nampak apa yang si Jas cakap itu. Barang itu ada benar duduk di atas lampu, bertenggek lah ni orang. Di atas lampu itu melihat dorang cuma ni. Okey. Dari jarak dorang itu ke barang itu, dari pandangan dorang cakap dorang indah nampak semua barang itu, cuma ya yang pasti barang itu besar. Usulnya macam mambok juga. Tapi besar berbulu. Besar. Okey. Sekali dorang lihat benar-benar. Kamu nampak kah? Kata si boy. Kamu nampak apa yang aku nampak ni? Ni dorang. Mambok kali. Ya tahnya. Usulnya macam mambok kan.
Bini sejas, aku pulang macam ambuk. Tapi, itu tu, ada kan ambuk malam-malam. Macam tu bah. Awah, dia bilang, kita ni ambil siya. Ambuk ni, ambuk. Kali, baru je diorang kan menoleh. Diorang perasan barang itu mula bergerak. Okay? Barang itu bukan saja ia bergerak arah tiang lampu itu, tapi malah ia melompat, guys. Melompat dia. Diorang nampak ni barang ni melompat dari satu lampu ke lampu yang makin menghampiri diorang. Boom. Tapi itu tu, masa barang itu melompat, lampu ni ada bergagar, ada berbunyi apa itu ni. Itu diorang macam, ya Allah. Okay? Jadi, masa tu sudahnya melompat ke depan itu, bukan sejak kali ni ia nampak berbulu. Okay? Yang diorang nampak barang itu rupanya berambut panjang. Panjang kali ni. Sampainya diorang rambutnya tu keluar gugurkan ke jalan. Tinggi, panjang sekali rambutnya tu. Lepas itu diorang notice ada dua biji mata merah yang pasar melihat diorang. So, diorang lagi dengan rasa takutnya, kambang bulu sudah semua. Itu jangan cakap lah, memang kambang bulu. Diorang pun, ya Allah, lari! Diorang pun terus berpusing. Lari menuju ke rumah si Dayat. Okay? Lari terus, tidak lagi peduli ngalih ke apakah. Yang penting lari saja diorang. Lari. Apapun kira lari saja. Lari. Tidak lagi tulis belakang. Sampai diorang menuju ke rumah si Dayat. Okay? So, sesampai diorang rumah si Dayat ni, diorang ni notice ada satu benda yang bagi diorang merisaukan. Kenapa? Pasal lampu rumah Dayat tutup. Diorang perasan rumah Dayat lampu tutup, cuma ada lampu yang buka, lampu arah pintu depan saja. Lepas tu diorang lihat kereta, diorang lihat halaman rumah kosong. Artinya diorang baru perasan yang nada orang di rumah si Dayat aneh. Kereta nada apa? Jadi si Pijo pun, kamu, ya Allah, si Dayat nadakah di rumah? Berjalan kayak beraya. Astagnya dorang. Kami ni jo mencek anda jo bertanya, lupa jo kita ni bertanya ada si Dayat ni. Ia berjalan ke beraya ke malam ni tahu indah. Adeh, kita ni lupa jo benar bertanya. Aduh, macam ni? Ada lagi yang tadi tu aku nak bukan mau balik, kata si Hijaz. Aku beranikan balik dulu ni. Kalinda kita ni boleh tunggu sini siakah? Ada rumah si Dayat. Ni pun berdam pukul 8 ni masih ni. 8:30. Sekarang balikkan tu ya si Dayat. Balikkan tu. Dia jo akhir kali ya balikkan ya. Panik sudah kan. Diorang takut. So diorang pun empat cakap, okey lah. Kita ni lah. Tunggu saja si Dayat ni balik. Mungkin dah lama kali ia beraya. Pasal esok cuti sekolah mungkin tahan, dah tahulah. Tapi kita ni harap dia balik awal lah. Okay. So diorang pun menunggu di rumah si Dayat ni, arah halaman si Dayat, depan rumah si Dayat. Rumah si Dayat ni ngam arah rumahnya. Kalau dia pintu rumah, sebelah pintu rumahnya, ia tipikal lah yang rumah 2 tingkat, rumah batu. Jadi pintu rumah ada cermin kiri kanan. Lepas tu arah pintu depannya ni ada macam kira ada atap lah untuk menutup pintu rumahnya, pintu depan rumahnya ni. So sana terdorong berehat. Okay. Jadi duduk ni nunggu tunggu. Si Pijol lah ni keboringan. So ia pun lihat kiri kanan apa itu ni, melihat halaman apa. Sekali at one point ia melihat lah ngam tah jua masa tu tabir rumah si Dayat ni ada satu cermin tu tabirnya ngam tersilak sikit. Jadi nampak tah ke dalam rumahnya tu kabur-kabur sikit lah. Ada kasa yang masih ni, cuma tabir tabal itu berikat. So ada kasa yang masih boleh nampak. Pasal dalam rumahnya tu ada lampu-lampu sikit lah yang berbuka. Jadi masih boleh nampak ke dalam. So si Pijol ni nyubuk lah ke dalam rumah.
ia melihat saja, mana tahu ada tehnya, ada orang dalam rumah ni dapat dia dikatok untuk minta bukakan pintu. Masa ia menyubuk dalam rumah ni, subuk. Kalinya ia sambil menyubuk tu ada tiap melintas. Macam pandangan matanya tu ada yang melintas laju. Nya. Ada jadinya orang dalam rumah. Ada jadinya orang dalam rumah dah matinya kan? Nya, kamu. Ada orang bah tadi aku lihat dalam rumah. Ada tu orang dalam rumah. Laju tahu kita ni katok rumah ni. Mana tahu tadi boleh berehat di dalam si Dayat pun family-nya kenal juakan kita ni. Bah. Okay, dorang katalah. Tok. Assalamualaikum. Kami kawan si classmate si Dayat. Boleh kami masuk ke dalam dulu? Kami kan datang beraya ni. Macam tu. Tapi yang katok-katok, nada berjawab. Nada langsung berjawab apa itu ini. Cuba lagi. Assalamualaikum. Ada orang di dalam. Kami kan datang beraya ni. Kami kawan si Dayat. Nada jawab apa itu ini. Kayaknya diorang begitu ada spijol. Diorang si boy, si Padli bercakaplah si spijol. Jol, nada je tu. Extend mo tipu mo ni. Kan begitu ada orang di dalam. Takut kau kan? Mana ada orang tu di dalam rumah tadi aku nampak. Astag kamu ni. Cak, subuk lagi. Saya subuk lagi. Subuk lihatnya ada benar orang apa yang aku lihat tadi tu? Sekali sambilnya subuk-subuk, ia nampak ada arah satu corner ni, dengan pandangan matanya ni menuju ke dapur. Usulnya tu macam dapur lah ya, dari ceritanya tu macam dapur. Okay. Nampak ya meja makan apa. Ia nampak dari yang melihat artinya, ada je orang tu nya. Yang si Pijol nampak ada orang di dapur makan, duduk arah meja, duduk arah kerusi dapur lah. Tapi orang itu duduk membelakangi dorang. Ia punya sosok itu macam biasalah perempuan lah. Baju apa aku ingat. Nada dorang ingat dia apa bajunya. Selama sudah. Jadi, tapi yang dorang pasti, yang si Pijol pasti, perempuan itu ia duduk di dapur membelakangi dorang. Membelakangi, ialah yang melihat kedalamannya. Usulnya tu, ia dan mutaknya ia macam, mungkin ia menggulung pepia apa untuk menyediakan hari raya apa. Okay. Jadi, ia nampak kan, lihatnya benar-benar. Okay, kali ini aku confirmnya. Confirm ada orang ni ya. Jas, boy. Ada orang dalamnya. Bah, katok lagi. Ada orang, aku lihat siya. Bah, kamu katok, aku melihat ke dalam mana tahu kalau ia melihat ada kita ni nyumbuk ni, mungkin dia akan bukakan pintunya. Okay. So, dorang katok lagi. Bah, benar Bah, okay. Okay, katok. Assalamualaikum. Okay, katok. Si Pijol ni melihat arah bini-bini tu kan. Tapi dilihatnya bini-bini tu macam dah peduli siap. Lihat saja. Tapi bini tu nada bergerak. Nada menoleh apa itu, nada melayan. Sekali dorang kuat lagi. Katok lagi. Assalamualaikum. Bukan macam manulah memajal. Kan? Memajal. Nada jom lain. Kenapa ya bibi ni? Jadi, Spijol pun, ia pun sasak-sasak, dikatoknya ceramen. Tok, kuat. Tok. Assalamualaikum. Yang arah ceramen. Assalamualaikum. Macam tu. Iya tanina. Lepas ia buat macam tu, bini-bini yang dilihatnya tu, start dia bergerak. Badannya nampaknya bergerak macam ni. Lepas itu bini-bini itu menoleh arah ia. Tapi yang membuatkannya takut, kambang bulu apa yang buatnya takut berhabis, badan bini-bini itu tidak berpusing. Yang berpusing cuma kepalanya. Berpusing 180 degree. Badannya straight, kepalanya ke belakang. Melihat arah ia dengan matanya yang macam marah lah. Melihat arah ceramen. Sudahnya nampak situ. Sudah. Ya Allah. Terus terlumpat ya ke belakang. Tergulik ya sampai ke lantai. Ke tanah. Jadi orang yang lain ni melihatlah. Wih. Kenapa Okey kah? Ngapa kau Pijol? Okey kah Jol? Gitu.
Ndak. Atunya di dalam tadi ada apa? Dorang semua ngagal lah, harus pijualan macam apa? Kenapa nya? Tuh. Ya, pasal apa nak kenapa si pijul nunjuk tu? Pasal ia nampak sudah ada barang itu. Apa? Tu kamu lihat tanya. Aku berani. Kamu lihat saja. Sekali dorang tiga pun menoleh lah arah ceraminan ni. Yang dorang tiga nampak bini-bini itu sudah berdiri arah belakang ceraminan tu. Panas dalam rumah, tapi arah ceraminan tu melihat dorang yang berhijabnya dalam badan posisi yang sama. Badan membelakangi, tapi kepalanya 180 degree melihat arah dorang dengan matanya dengan muanya yang marah soalnya arah dorang itu. Dorang lihat, ya Allah, apa lagi ni? Terus setelah itu balik, lanjut balik. Lihat dorang peduli lagi apa itu ini. Terus dorang berlari, terus dorang berdiri, berlari saja sampai dorang balik ke rumah si boy jongnya. Baik jom masa tu alhamdulillah dorang indah nampak apa-apa, dorang nampak yang barang yang atas lampu apa itu, mungkin sebab takut, sebab lagi peduli apa, nada lagi dorang nampak. Terus saja sampai ke rumah si boy. Sampai dorang rumah si boy, dorang katok ni, dorang lagor ni lampu pintu rumah si boy. Tolong baba, mama, ni si boy. Buka pintu. Kayak buka pintu bapaknya, ya Allah, ya. Kenapa kamu nek? Kenapa kamu empat cuma nenek? Gitu. Masa bapaknya lihat dorang ini dalam takut kan, kejar-kejar apa itu ini. Dia lagi tantu rasa. Sudah. Masuk. Bapaknya masuk kan dalam rumah, duduk kan dorang kejar-kejar nih, dorang empat kejar-kejar sudah muak habis nih, pucat apa itu ini. Bapaloh, si Pijo lagi dengan bajunya yang kamah, bertanah-tanah. Sudah, nih bapaknya. Kenapa nih? Apa jadi nerah kamu nih? Bahnya nih si boy. Kami nampak barang bah. Ya jatuh. Kami nampak. Kami jumpa. Nih jatuh. Ya Allah. Ini bapaknya. Apa yang kamu jumpa nih? Bah, apa? Jangan dulu cakap. Jangan dulu cerita. Mama. Ambil aing. Sini. 4 cawan apa? Bapaknya tawarilah. Bapaknya bacakan surah Fatihah, ayat kursi, apa itu ini. Suruh dorang minum, tapuskan kemua apa dorang itu ini. Alhamdulillah. Lepas satu, dorang pun kurang sikit lah. Dorang punya kejar-kejar atau mua pun dah lagi pucat apa lagi. Terus bapaknya pun cakap, bah mamanya, cuy telepon ni, indong mesti dorang ane. Suruh te dorang ambil te dorang ane. Ini lain macam ni usulnya. So, dorang pun panggil indong apa semua ke rumah si boy, berkumpul. Sana dorang baca ayat kursi apa itu ini untuk menenangkan keadaan. So, sudah semua orang reda apa itu ini, rehat. Baru bapa si boy ni bertanyalah, bah, boy, kenapa ni dulu? Apa lagi kamu ane yang sampai kamu jadi macam ni? So, si boy pun ceritalah apa yang dorang buat. Baik juga si boy ini bercerita dengan jujur yang dia menapok apa itu ini, apa yang dorang buat, dorang bukan batu, dorang beribun, berhabis-berhabis, ketawa-tawa. So, dari sana bapaknya bercakap, iya tak kamu. Ini bukan bapaknya yang bercakap lah. Indong-indong yang lain ni pun sama aja bercakap. Iya tak kamu nah. Tadi apa sudah kelepasankan? Apa sudah babah cakap tadi? Kalau berjalan, jangan baulah. Kalau barang-barang kamu nampak itu, jangan tadi dikacau apa itu ini. Kamu mendengar. Kamu itu bukan lagi anak-anak damit bah. Kan sekolah menengah sudah. Berakal-berakal. Apa yang babah cakap itu, apa yang uncle cakap itu, kamu dengar. Jatuh. Habis. Sudahlah nampak antu. Sudahlah ketakutan. Nampak lagi barang. Sudah nampak barang. Sampai rumah kan ubati. Kan ceramah lagi. So, jadi di penghujung ceritanya, dorang semua alhamdulillah nada apa-apa, cuma tu saya yang dorang nampak tu. Jadi oleh sebab itu, since sampai 4 ni nampak, kita sampai masa ni dorang masih ingat cerita ni sampai ni.
So cerita ni juga yang diorang turunkan arah anak-anak diorang sendirilah. Diorang ni semua pun berkeluarga, ada yang berkeluarga sudah, ada yang beranak buah yang dah kahwin pun, ada anak buah apa itu. So cerita ni diorang turunkan lah. Bukannya sebagai orang cerita untuk menakutkan ataupun begitu kisah benar yang menakutkan, tapi sebagai pengajaran yang begitu kalau sudah kita ni di luar berjalan apa itu ini, kalau sudah indong menagur, kalau sudah indong memasan, ada tersebabnya tu kenapa. Ia tersebabnya kenapa diikut, mesti diikut tu. Kalau sudah kena tagur oleh indong cuma tu. Kalau sudah kena pasan lah, especially kena pasan lagi oleh indong cuma tu. Tapi kalau kita ni fikir logik pun sama lah. Kalau nya arah dunia luar tu, kalau sudah luar rumah kita ni, jangan luar rumah, dalam rumah pun. Kalau boleh, kalau ada barang yang bukan barang kita ni, apatah lagi yang di luar tu, bampayan di jalan kah, di samak-samak kah, jangan tadi pegang, jangan tadi kacau lah. Kita tidak tahu barang itu mungkin tak rumah orang kah, rumah barang itu kah, ataupun barang yang kira precious lah untuk orang. So mana tadi tahu kan? Macam tadi kalau rumah kita ni kena agak, rumah kita ni kena kacau, marah je kita ni. So barang itu pun mungkin boleh jadi juga ada orang. Okay? So itulah pengakhiran cerita yang kedua. Okay? So aku harap dari cerita yang pertama dan cerita yang kedua ni, kita ni boleh sama-sama mengambil iktibar lah dari cerita-cerita ni untuk jadi pengajaran kita ni sendiri. Alright? So okay, dengan itu tamatlah 2 cerita untuk episod minggu ini. Okay. So now, untuk kita terus ke segmen seterusnya, kita ni akan teruskan dengan segmen unboxing Pokemon Box. Okay? Untuk hilangkan sikitlah rasa-rasa takut. Let's go. Assalamualaikum semua. Welcome back to segmen yang kedua, di mana kita ni akan membuka unboxing Pokemon Booster Box. Okay? So untuk episod kali ini, kita ni akan membuka yang macam yang aku cakap tadi, Scarlet Violet Journey Together. So kalau dilihat pun ini masih lagi seal. Dalamnya ada 36 pack. Jadi insyaAllah kita ni akan buka dalam 10 ke 13 pack lah kalau sampat. Okay? Kalau ada masa. So kalau dilihat masih sealed lagi. And then kalau notice ia cakap sini includes 1 bonus illustration rare style promo card. Aku nak pasti ada dalam money ataupun sepatutnya ada datang separately. But yeah, ini cubalah lihat apa dalamnya. Okay, so buang masa, let's start opening. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the seal has been broken. Kita buka. Itu dia Journey Together. Okay, kita sudah buka. Ini satu booster box. Sealnya sudah buka. Now wow, this is Reshiram Journey Together. Wow, lawa katnya. Oh, look at that. Wow. Okay, yang penting barang ni bersil masih. Okay, nah kita ni akan bukalah biar tiap. Okay, now ni kita ni boleh simpan dulu di sini. Simpan dulu. Cantik. Okay, now let's continue with the unboxing. Okay, kita ni episod kali ni kita ni buka dalam 10 ke 13. So aku ambil sajalah mana-mana. So kita ni cek dulu berapa semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So semuanya ada 36 36 pack dalam. So kita ni bahagi 3 dalam 11, 12 pack lah. Kita ni cuba buka kalau sempat. Okay, so ni aku ambil saja random 12. So 3,
3. Okay, and then ada lagi, cuba lagi lah, 3 dan satu lagi. 3. Okay, so ini untuk episod yang akan datang. Okay, kita mesti lihat lah tu kalau mau tahu apa hit yang lain, kalau sekiranya dalam episod ni belum ada hit. So okay, kita ni akan buka 12 insyaAllah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Ini let's start opening now. Okay, kita ni mix dulu lah. Lily sama Clefairy. Ini Iono sama apa nama ni? Zoroark. Ini Zoroark sama Sinnis. Si Ents, bukan Sinnis, Ents. Sorry. Ini aku lupa namanya ni, yang ada game ni. Okay, let's start opening. Kita ni mula dari Zoroark dulu lah. Okay, bismillah. Nervous saya. Okay, so ni kalau masih sama 1 kali di depan. Okay, masih sama 1. Okay. Adino, Comfy, Sentret, Qfan, Pangoro, Grimmsnarl, Ents PP up, Magearna, Caterpie, and Regirock. Okay, first pack. Next, ni Zacian ataupun Zamazenta. Zacian pula ni, yang pisau. Okay, buka. Let's go. Okay, 1 ke depan. Fire Energy. Woohoo! Lurus. Okay, ada tahit kali ni. Bagon, Paras, Wingull, Swinub, Articuno, Postwick, Cloth, Florigato, and Joltik. Oh, guys. Apa ni? Creamy EX. Okay. Nice. Cantik juga, cantik. Sampai sini dulu. Sekarang ke sleeve. Macam biasa, sleeve lambat. Kalau kita mencari sleeve, ya ada sleeve. Don't worry guys, ada sleeve. Ada sleeve kalian ni. Okay. Alchemy keluar, okay. Lama sudah pun dah buat barang ni. Okay, Alchemy EX. Okay, teruskan. Tanpa buang masa. Jangan buang masa. Ni orang. Okay, teruskan lagi. Scobili, Clang, Furet, Dragon, PP up, Hopsbag, Pelipper, Torchic, Noivern. Lawan Noivern nya. And Hopsnorlax. Lawa je. Agak Snorlax ni. Nice. Okay. Teruskan. Jangan berhenti. Teruskan lagi. Okay. Kita ni buka dulu dia punya website kalau ada. Okay, kita ni cek sajalah dia punya ada. Okay, just in case untuk kan tahu berapa harganya. Buka saja di awal dia punya reference. Let's go. Kita ni sambung Lily. Mungkin Lily yang keluar.
Kita tidak tahu. Oke, satu kad ke depan. Grass Energy, Flink, Nimble, Lavitar, Remoraid, Ridin, Regice, Hopscramaran, Beldum, Mogram. Oh, apa ni? Veluza EX, Veluza EX. Yay. Nice. Ada manisnya. Oke. Teruskan. Jangan buang masa, teruskan. Oke. Teruskan. Kita coba Iono lagi. Halo, Iono. Oke, let's go. Iono. Wah. Masalahnya Aratro Entot pun oke, out of stock sudah banyak kah yang cut-cut aneh. Oke. Kita coba Lightning Energy. Psychic. Oke, kenapa? Oke, boleh. Hey. Fokus sini. Oke. Terus Lechonk, Joltik, Lavesta, Klinklang, Sanaconda, Raja, Paris, Hopsbag, and Kilowattrel. Ionos Kilowattrel. Yeah, lawa Syok katanya sirisannya ada rupanya trainer punya no. Wah. Nice. Oke. Terus. Jangan buang masa. Terus. Iono. Yang kita ni cari di sini kalau adalah Lily punya special illustration rare. Okay. Steel Energy. Pun lupa. Audino. Si siapa ni Lily punya Comfy, Sentret, Qfan, Combustion, Lolan Golem, Escavalier, Metapod. Wow, lawa guys. Hops Wooloo, and Wailord. Wah, rugged. Oke. Sekarang ku edit lah dengan harganya. Ini. Oke, nice. Oke, ini dibeli di sini. Teruskan Zoroark Pack. Oke, Zoroark Pack. Kita coba Water Energy. Leaf. Oke. Drampa. Hello. Oke. Durant. Mogram. Stunfish, Postwick, Cloth, Provincia, Marowak. Halalan Marowak Psychic type. And Parasag and EX Volcanion EX. Nice. Nih, banyak sudah EX keluar nih. Episode aneh. Adakah hanya episode untuk EX? I don't know. Oke, mari kita teruskan perjuangan. Oke, let's go.
Psychic. Keluar karena tuh. Lombre. Scovet. Tang. Noibat. Brock Scouting. Volcarona. Lokix. Fungus. And Cramora. And Magmortar. Okay. Ya, teruskan. Ini mungkin Fire Energy. Leaf lagi. Okay. Mincino, Totsko, Mr. Mime, kita Tito, Cramoran, Artillery, Weezing, Tropius, Tadball, and Lycanroc. Tadi pun agak nih Lycanroc ni. Kalau si Ash punya ni, Ash punya Lycanroc. Okay. Alright, nice. Bombong. Cuma ada 3 lagi guys untuk satu episod ni. Tak apalah. Kalau ada pun ada banyak lagi tu satu box tu. Nanti kita boleh buka lagi semua untuk episod-episod akan datang. So kalau kamu kan tahu apa hit-hit yang ada lagi keluar, kita mesti lihat ada 3 episod lagi. 2 episod lagi lah lepas ni insyaAllah. Fire Energy. Lagi Lightning Energy. Tak apalah. On saja. Metapod. Like Belt. Iron Voltop. Skip. Oricorio. Lalan Golem. Excavalier. Brock Scouting. Claw. Levincia and Artana Reshiram. Aku yang black and white ni dulu aku tu ba terskip ko this season tapi berhal lawa Reshiram ni sama Zekrom kan tu dulu. Oh nice. Oh, sama dia sebelahnya balah. Okay. Alright. Teruskan. 2 more packs to go. Adakah ini manis-manisnya? Let's go. Okay. Fire Energy. Lagi payah jangan dapat fire ni. Okay, Psychic. Drampa. Duran. Mogum. Stunfisk. Ruffian. Cincino. Maractus. Bahas sajalah. Bacon. And Sklink. And Mamoswine EX. Ngam lah. Episod ni kita main EX saja semua. Kita keluarkan semua EX. Dia punya major hit nanti keluar. Okay? Mamoswine EX. Very good. Next. Final pack. Adakah ni magic pack? Tapi kalau nya hit nampak kamu melompat ah. Okay. Let's go. Nasa ni water ke le? Apa ni kamu rasa? Water Energy. Oh, dak. Yalah. Rockruff. Okay, tapi Magmar. Hops Wooloo. Sama macam ni punya ni tadi. Iris Fighting Spirit. Virizion. Hops Choice Band. Shibet. Stunfisk. And Metagross. Okay lah. So out of 12 pack yang kita ni buka hari ini, kita ni ada cuma dapat satu hit yang illustration rare. Selebihnya kita ni dapat EX saja. Ni EX nya we have the Alcremie, Veluza, Volcanion, Mamoswine, Hops Wooloo,
Hall 10. And yang penting kita ni dapat dia punya promo card Reshiram. Mana terkabur dia? Reshiram promo card lawa artworknya ni. Nice. So ni 167159. 167. Mari kita tengok berapa dia punya harga. Kalau kamu nampak maksud kamu harganya ni. 33 USD. Nice. Alright. So, itu sajalah untuk episod kali ini. So, kalau kamu tahu lagi episod seterusnya, so ada banyak lagi guys. Ada banyak lagi mau dibuka guys. Okay. So, kalau kan tahu lagi apa pool yang keluar dari Journey Together, sama kalau kan tahu cerita-cerita kami lagi nanti, stay tuned for the next 2 episodes. InsyaAllah ada 2 episode lagi. Pasal mau habiskan jangan bagaimana ni. So meaning kalau 2 episode artinya ada 4 cerita lagi insyaAllah. Okay. Kalau cuma tu kami akhiri dengan surah Wal-As untuk mengakhiri episod kali ini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bye everyone. Kita jumpa lagi in the next episode. Stay tuned to Panca Indra. See ya.